Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Ustazah. Baru 16 orang ni. Tadi kamu baca tak tajuk bahagian akhlak tadi tu? Baca. Baca. Okey, sekarang dah pukul berapa dah? 8.03 kita mulakanlah kelas kita dengan membaca doa. Baik, hari ni siapa pula nak baca doa? Tak Cik Kamal je kan? Siapa volunteer? Saya Ustazah. Boleh. Nabil. Okey, bagus Nabil. Okey, cuba baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, terima kasih Nabil. Baiklah, tadi Ustazah dah minta kamu bacakan tajuk akhlak iaitu sifat mazmumah kan? Okey, so kamu dah tahulah tajuk hari ni. Sebenarnya tajuk ni kalau ikutkan tajuk yang terakhir lah untuk sukatan kita tingkatan 5. Maknanya semua tajuk kita dah habis. Lepas ni kita akan banyakkan latihan dan ulang kaji je lah. Okey, kita tengok dulu tajuk. Okey, sifat mazmumah meracuni hati. Boleh rujuk muka surat 205 hingga 212 ni sekali dengan aktiviti penilaian semualah. Okey, tadi kalau yang dah baca tu maknanya kamu mungkin akan lebih faham lah kot. Nanti kalau kamu nak tambah ke nak tanya ke boleh ya. Okey, jadi kita akan tengok tajuk yang Ustazah rasa tajuk ni sangat penting untuk kita ketahui sebabnya sifat mazmumah ni merupakan sifat yang yang perlu kita jauhi supaya kita akan selamat hidup dunia dan akhirat. Kalau kita tak tahu apa kadar sifat mazmumah, itulah yang menyebabkan kita akan terjerumus dengan sifat-sifat tersebut, yang mana sifat ini akan menyebabkan nanti dimasukkan ke dalam neraka. Okey, maksudnya hidup tak akan selamatlah di dunia dan juga di akhirat. Okey, selagi mana kita mempunyai sifat-sifat mazmumah ni. Sebab kalau tengok pada tajuk pun kita dah tahu dah kan, sifat mazmumah meracuni hati. Kan? Racun hati. Maksudnya hati bila kena racun apa jadi pada hati kita kan. Jadi memang perlulah kita ketahui tentang sifat-sifat mazmumah ni supaya kita selamat hidup dunia dan akhirat. Okey. So untuk hari ni objektif kita pada hari ini ialah yang pertama, kamu mesti di akhir pelajaran nanti kamu mesti dapat menyatakan maksud, dalil dan juga contoh sifat mazmumah ni dengan betul. Okey, maksudnya kena nyatakan maksud, dalil dan juga contoh-contoh sifat mazmumah ni dengan betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu mesti dapat menjelaskan dua cara untuk meninggalkan sifat mazmumah. Sekurang-kurangnya dua cara. Dia ada beberapa cara untuk kita menjauhi ataupun meninggalkan sifat mazmumah. Tapi kalau dapat dua pun
alhamdulillah lah. Okey. Kemudian yang ketiga, dapat menerangkan 2 hikmah meninggalkan sifat mazmumah. Okey. So itu objektif yang awak mesti capai pada hari inilah. Okey, so seterusnya kita akan tengoklah apakah yang dimaksudkan dengan sifat mazmumah. Okey. Mazmumah ialah sifat dan tingkah laku keji yang berlawanan dengan syarak. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sifat dan tingkah laku keji yang berlawanan dengan syarak ni? Tadi yang baca tadi, kamu faham apa macam tentang maksud dia ni? Apa yang kamu faham tentang maksud dia ni? Sifat dan tingkah laku keji. Kalau benda keji tu benda elok ke tak elok? Tak elok tu lah. Benda tak elok kan, benda yang buruk, yang berlawanan dengan syarak, maksudnya yang bertentangan dengan ajaran Islam lah. Islam larang benda-benda tu. Itu yang dia buat. Okey, itu kalau dia melakukan perkara-perkara ataupun sifat keji yang memang bertentangan dengan ajaran Islam, maka sebenarnya dia telah melakukan sifat-sifat mazmumah. Okey, lawan kepada sifat mazmumah ialah sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Okay, yang kita nak cari dalam kehidupan kita ialah sifat-sifat terpuji supaya kita selamat dunia dan akhirat. Okay. Tapi yang kita nak belajar hari ni sifat yang berlawanan dengan sifat yang terpuji itu, iaitulah sifat mazmumah. Okay, itu maksud. Yang kedua, yang ni sebenarnya banyak ya. Kalau nak ikutkan yang ceritakan ataupun yang diberitahu oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, sifat mazmumah ni terbahagi dia ada 10 sifat yang mazmumah yang perlu dihindari. Okey, kita tengok antaranya ialah yang pertama, banyak makan dan minum. Okey, banyak makan dan banyak minum pun perkara yang tak elok juga. Okey, sifat yang mazmumah. Okey, yang kedua, banyak berkata yang sia-sia. Cakap perkara yang tak berfaedah. Yang ketiga, pemarah. Okey, sifat pemarah juga sifat terkeji. Kemudian yang keempat, hasad dengki. Kemudian yang kelima, kasih pada harta, iaitu bakhil ataupun kedekut. Banyak harta tapi tak nak sedekah. Yang keenam, mencintai harta dan pangkat. Okay, yang ketujuh, hati yang berpaut pada dunia. Maksudnya dia cintakan dunia semata-mata, okay, tidak seimbang antara dunia dan akhirat. Okay, yang ke-8, bersikap sombong, iaitu takbur. Yang ke-9, bangga diri, ujub, bukan ajab ni, ujub. Okay, dan yang ke-10, menunjuk ataupun riak. Okay, jadi untuk hari ni walaupun ada 10 sifat keji yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali, kita hanya akan bincangkan 3 sahaja, iaitu riak, menunjuk-nunjuk, yang kedua bangga diri, dan yang ketiga ialah hasad dengki. Sebab antara banyak-banyak ni, yang inilah yang paling teruk sekali. Okey, sifat keji tersebutlah. So kita akan tengok nanti. Okey, kita akan tengok dulu yang pertama. Okey, sifat riak. Okey, sifat riak. Kalau tengok gambar ni boleh faham ke apa yang dia riak kat situ? Dia bersedekah tapi disuruh orang gambar. Nampak sangat kan? Orang tu minta sedekah, dia bagi sedekah, siap posing lagi ambil gambar kan. Nampak sangat dia buat sesuatu untuk menunjuk ataupun untuk mendapatkan pujian daripada orang ramai. Okey. Yang kita tengok maksud dia, melakukan amalan untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain. Okey, maksudnya dia melakukan sesuatu amalan semata-mata untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain. Okey, kalau tengok gambar ni memang melampau ni. Solat apa macam ni kan, tengah solat pun ambil gambar sendiri pula tu. Kan? Masuk Snapchat pula tu.
memang teruk lah ni kalau ada lah yang macam ni kan. Tapi tak mustahil ya, sebab dia riak ni maksudnya dia melakukan sesuatu bukan kerana Allah, tapi sebab untuk menunjuk-nunjuk ataupun untuk dipuji oleh orang lain. Itu maksud riak. Ustazah, Ya. yang macam contoh ambil, kita bagi sedekah lepas tu ambil gambar tu kan. Contoh kan kalau macam contohlah ahli-ahli politik ke ataupun syarikat-syarikat besar, diorang kan bagi sumbangan. Contohlah dekat anak yatim ke dekat organisasi apa-apa. So kalau masa dia bagi sumbangan tu dia ambil gambar, itu pun dikira macam riak ke? Dia sebenarnya melakukan sesuatu amalan tu untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain. Ini bergantung sebenarnya kepada niat dia. Kalau dia buat sesuatu tu untuk menjadi contoh kepada orang lain, tu tak ada masalah. Niat dia nak kalau dia buat baik, orang nampak dia buat baik, nanti orang tengok, orang pun akan buat benda yang sama. Itu tak apa. Tapi kalau dia memang niat dia memang nak menunjuk-nunjuk, yang dia nak katakan yang dia ni orang yang baik, orang yang prihatin, orang yang banyak harta, itu yang salah tu. Tapi biasanya kalau yelah yang tadi apa tu, kalau ahli politik ke siapa-siapa, orang besar-besar kan dia buat sesuatu tu kan macam yelah nak masuk surat khabar semua kan. Yang itu tu macam mana agaknya? Itu macam yelah dah bila ramai wartawan semua-semua tu dia akan ambil gambar lah kan. Tapi sepatutnya lah kalau dia tak nak lah hebohkan dia punya sifat dermawan dia tu, dia boleh je kata jangan ambil gambar semua-semua kan. Tapi biasalah masyarakat sekarang tak tahulah macam tu. Tapi sebenarnya dia bergantung kepada niat dia lah ya. Kalau dia niat untuk supaya orang tengok, orang akan mencontohi dia, itu tak apa. Tapi kalau dia semata-mata nak menunjuk-nunjuk harta yang dia ada, siap tulis lagi berapa yang dia jumlahkan tu, itu parah lah tu ya. Kalau just ambil gambar, tak tunjuk lagi, tak beritahu lagi jumlah tu, boleh tahan sikit kan. Okey, itu sajalah kot. Okey, kemudian kita tengok dalil larangan sifat riak. Okey, ada dalam surah Al-Ma'un. Okey. Kat sini pendek je ayat dia. Kalau dalam konteks tu dia mulakan daripada ayat yang keempat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Okey, apa maksud dia kat sini? Maka kecelakaan yang besar bagi orang yang solat, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan solatnya. Juga bagi orang-orang yang berkeadaan riak dalam ibadat dan bawaannya. Okey, apa maksud dia kat sini? Orang yang solat tapi apa tu Allah sebut perkataan celakalah yang besar bagi mereka. Sebab apa? Dia solat tapi dapat kecelakaan yang besar. Sebab apa? Sebab bila solat mereka lalai. Okey, lalai daripada menyempurnakan solatnya, maksudnya mereka melakukan solatnya dengan tidak ikhlas. Okey, maksudnya dia solat dengan tujuan supaya orang tengok dia rajinnya solat. Kan? Kalau kamu tengok contoh kat belakang tu kan contoh sifat riak. Okey, melaksanakan solat sunat. Ada tak sini contoh? Melaksanakan solat sunat hanya jika berada di hadapan orang. Maksudnya kalau tak ada orang, dia tak buatlah solat sunat tu. Kan contoh kalau yang mudah solat sunat rawatib kan. Selalunya kalau dulu-dulu kalau kita solat dekat sekolah lah contoh kan yang ramai orang. Kalau kat rumah kita tu tak ada orang, keluarga kita je. Kan kalau dekat luar biasanya dekat masjid ke dekat surau ataupun surau sekolah kita biasanya solat zuhur. Lepas tu kita buat solat sunat kan. Lepas je azan tu kita pun solat sunat sebelum kan qabliyah. Kemudian lepas solat jemaah kemudian kita tunaikan pula solat 2 rakaat lagi solat ba'diyah. Okey. Jadi sebelum ni kita tak pernah buat pun, tapi disebabkan di sekolah kita buat. Sebab apa? Kita nak
tunjukkan yang kita ini rajin solat sunat depan orang. Maksudnya kita ada niat macam tu. Okey. Jadi jatuh sifat riak lah kat situ kan. Sifat yang tak elok, sifat yang terkeji. Okey, yang kedua bersedekah kerana mengharapkan pujian orang. Yang ini macam tadilah contoh kan, buat sesuatu, bersedekah, buat baik kepada orang tetapi untuk mendapatkan pujian. Okay, nak katakan dia orang yang baik lah, orang yang selalu bersedekah kan. Kan macam ni, dia bagi gambar ni kan. Bagi apa tu? Barangan apa tu? Keperluan ke apa? Sayur-sayur kan. Bagi dekat keluarga ni, nampak keluarga susah je. Lepas tu siap selfie. Yang ni tak boleh lah, sengaja kan. So jatuh sebagai sifat riak yang dilarang dalam Islam. Okey. Kemudian yang kedua dalil. Dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahmud bin Labid meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma asyirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Okey. Maksud hadis ni, sesungguhnya yang amat aku takuti ke atas kamu ialah syirik kecil. Asyirkul asghar, syirik kecil. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah syirik kecil ya Rasulullah? Baginda menjawab iaitu riak. Kan? So semua dah tahu rasa sebab kita belajar masa form 4 antara syirik kan. Syirik terbahagi kepada dua. Satu syirik khafi, syirik jali dan syirik khafi kan. Syirik jali tu ialah mensyirikkan Allah ataupun menyekutukan Allah dengan sesuatu. Maksudnya dia percaya ada Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah syirik khafi ataupun syirik kecil. Contohnya ialah riak lah antaranya. Okey. Maknanya dia melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mendapat pujian daripada orang ramai. Okey, contoh tadi dah sebutlah, contoh macam solat, bersedekah dan sebagainya. Okey, so Rasulullah kata baginda sangat takut benda ni akan ada dalam diri umat baginda lah. Dia takut sangat kalau umat baginda memiliki sifat-sifat riak ini. Okay, sifat riak ni dalam diri. Okay, sebab buat sesuatu tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi sia-sia je lah kan. Tak dapat apa-apa. Tak dapat pahala pun. Okay, tadi dah sebut dah pasal contoh. Okay, setakat ni ada soalan? Ada soalan tak? Atau nak tanya, nak tambah ke? Tak ada, kita terus kepada sifat yang kedua iaitu ujub. Sifat ujub. Apa dia maksud ujub? Siapa baca tadi? Apa maksud ujub? Dia bangga dengan amalan yang dia ada, dengan kelebihan. Okey, bangga dengan amalan ataupun kelebihan yang dia ada. Okey? Betul tak? Okey, berasa bangga dengan amalan dan kelebihan yang ada pada diri sendiri. Maksudnya ujub lah tu dalam diri dia. Maksudnya dia bangga. Padahal sebenarnya kelebihan yang ada pada diri dia tu dia dapat dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau Allah tak bagi, ada ke dia dapat semua tu? Tak ada kan? Jadi tak patutlah bagi seseorang manusia yang mempunyai sifat ujub dalam diri dia ni. Okay? Tak perlu pun kita nak bangga-bangga dengan amalan kita, dengan kelebihan yang ada pada diri kita. Okay? Sebab semua tu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dalil larangan sifat ujub. Baik, Ustazah nak seorang baca dalil ni. Daripada surah At-Taubah ayat 25.
Baca seorang. Lelaki ke perempuan ke boleh je. Boleh tak? Ramai lagi tak masuk ni 5 orang. Ustazah, saya baca Ustazah. Okey, Haiman ya? Ha. Okey, boleh baca Haiman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz ajabatkum kasratukum falam Iz a'jabatkum. iz ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 25. Maksud dia iaitu semasa kamu berasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai, maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikit pun. Okey. Bagus Haiman. So apa maksud dia ayat ni? Apa yang dimaksudkan dengan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 9 ayat 25 ni? Iaitu semasa kamu berasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai, maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikit pun. Okey, maknanya mereka merasakan bahawa sudah cukup hebat ya sebab mereka ramai. Maksudnya mereka ada pasukan yang ramai kan. Jadi mereka dah rasa hebat lah. Tapi sebenarnya semua tu tak ada faedah pun, tak ada manfaat pun kepada mereka sebab mereka tu hebat, maksudnya hebat lah bagi mereka kan. Mereka hebat tu pun bukannya mereka dapat sendiri tapi dengan izin Allah, dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak perlu pun rasa megah, nak rasa bangga diri dengan kehebatan yang ada pada diri sendiri itu. Okey, jadi ingat bahawa semua yang kita ada, yang kita miliki, maka ianya semua datang daripada Allah. Sia-sia je kalau kita ada sifat macam tu. Okey, itu maksud firman Allah lah di dalam surah At-Taubah ayat 9. Okey. Kemudian yang kedua, hadis daripada diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okey, seorang baca hadis pula. Seorang lagi. Ada tak? Lelaki perempuan Ustazah? Mana-mana je boleh. Tak ada Saya masalah. baca Ustazah. Okey, boleh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi qad a'jabat hujummatuhu wa burdah, iz khusifa bihi al-ard, fahuwa yatajaljalu fil ard." Tu ayat Ustazah. Alif dengan ya tu macam mana sebut Ustazah? Ay yabusu fil ardi hina yuksifu bih hatta taquma as-sa'ah. Riwayat Muslim. Maksudnya pada suatu ketika seorang lelaki berjalan dengan pakaian yang membanggakan dirinya serta rambutnya disikat rapi dan berlaku sombong ketika berjalan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala membenamkannya ke dalam bumi. Maka dia terus menerus meluncur ke dalam bumi sehinggalah hari kiamat. So nampak kan hadis ni? Ustazah, Ya. kenapa pakai baju dikira bangga? Okey. So, nampak tak ayat hadis ni? Okey, dia banggakan dirinya, dia membanggakan. Ada perkataan bangga kat sini kan? Kan pada suatu ketika seorang lelaki berjalan dengan pakaian yang membanggakan dirinya. Maksudnya dia pakai baju yang dia rasa hebat lah, dia seorang je ada baju tu kan. So dia boleh pakai pakaian tu menunjuk-nunjuk di hadapan orang lain. Selain menunjuk-nunjuk, dia pula bangga dengan pakaian yang dia ada serta rambutnya disikat rapi, maksudnya kemas lah kan. Dan berlaku sombong ketika berjalan angkuh. Kan, maksudnya dia berjalan di kalangan orang yang tak ada pun pakaian yang macam dia tu. Okey,
Dia pakai, lepas tu dia berjalan dengan sombong. Maksudnya dia banggalah dengan kehebatan, dengan kelebihan yang dia ada. Okey, tapi apa balasan Allah kepada dia? Lalu Allah SWT membenamkannya ke dalam bumi. Maka dia terus menerus meluncur ke dalam bumi sehinggalah hari kiamat. Maksudnya Allah tak suka dengan sifat sombong ni. Banyak dalam Al-Quran ayat-ayat yang menerangkan bahawa larangan kita bersifat sombong, angkuh, bangga diri kan. Dalam surah Luqman pun ada cerita yang mana kita dilarang berjalan dengan sombong, menghentakkan kaki, macam berlagak lah, berjalan dengan kuat sampai bergema, lantai ke bumi ke kan. Semua tu Allah tak suka. Sehingga kan Allah memberi balasan kepada mereka ni. Okay, yang kepada lelaki ni lah yang berjalan dengan sombong, dengan angkuh dan bangga diri. Dia rasa diri dia hebat daripada orang lain. Okay. Contoh kan kalau kita berhias-hias diri kan, contoh lepas tu macam bila kita dah pakai cantik tu, macam kita rasa kita ni macam cantik lah baju kita semua. Pasal kita tak ada niat pun nak jadi sombong. Tapi bila kita berjalan kat luar tu macam orang lain pandang kita, orang lain yang macam cemburu. Tapi kita macam tak ada niat pun. Macam orang tegur cantiknya baju. Orang cemburu ke? Cemburu tu penyakit orang tu lah. Jadi kita masuk bab hasad nanti. Okay, tapi sebenarnya apa-apa yang kita pakai, kita jangan rasa, tadi ada kamu masuk ke? Jangan kita bangga, jangan kita bangga apa yang kita ada. Itu sajalah, maksudnya semuanya bergantung kepada niat kita. Dan sebenarnya juga kita, walaupun macam tu, kita dibenarkan berhiaskan dalam diri, dalam Islam kan, dibenarkan berhias diri, pakai baju cantik kan, berhiaslah, tapi jangan melampaui batas, itu saja. Tadi macam Adelina kata tadi tu, yang menyebabkan orang cemburu, hasad tu, itu bahayalah. Sebab kadang-kadang bila pakaian kita tu terlampau cantik kan. Contohlah kalau kita nak datang sekolah, ada kelas tambahan, dibenarkan pakai pakaian biasa. Takkanlah kita nak pakai baju yang mengelik-gelik kan, pakaian terang-terang warna dia yang terlampau lah, melampaui batas. Maksudnya bila orang tengok, dahsyatlah dia, hebatlah dia macam tu. Bila orang puji-puji kita cantik baju, bukan setakat seorang, habis satu kelas puji, mulalah ada timbul rasa ujub dalam diri. Itu yang kita tak nak. Okay, yang penting mesti buat sesuatu kerana Allah lah. Okay, kita tengok contoh, iaitu yang pertama, berasa bangga dengan kehebatan ilmu yang dimiliki. Tadi contoh pasal pakaian kan. Sekarang tengok berasa bangga dengan kehebatan ilmu yang dimiliki. Okay, kalau seseorang itu dia rasa dia pandai, dia pandailah dalam subjek-subjek tertentu ke kan. Lepas tu ramai pula orang datang bertanya, tunjuk ajar dia dan sebagainya, minta dia ajarkan dan sebagainya, maka mulalah rasa bangga dengan kehebatan ilmu yang dimiliki. Okay, so tak bolehlah, ataupun bila dalam kelas dia je yang selalu jawab soalan kan, lepas tu cikgu pula puji dia, lepas tu timbul rasa ujub dalam diri dia. Itu yang tak boleh. Patutnya bersyukur dengan apa yang kita miliki. Sebab ingat tadi awal-awal Ustazah dah sebut, apa yang kita ada, apa yang kita dapat dari segi rupa paras kita, tubuh badan kita, kepandaian kita, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan sekali-kali ada sifat ujub. Okey, yang kedua, merasakan diri lebih soleh berbanding orang lain. Berasa lebih soleh ni maksudnya lebih baik daripada orang lain. So tak bolehlah ada sifat macam tu dalam diri kita. Okay, elakkan. Okay, itu adalah contoh sifat ujub. Ada soalan tentang sifat ujub lagi? Pernah tak kita ada sifat macam ni dalam diri kadang-kadang? Sampai kita sedari kan? Pernah tak ada? Pernah. Nah kan, so kena ingat, okay, walaupun kita rasa benda tu macam
tak ada apa-apa, tapi sebenarnya itu sifat wujud, sifat yang tak elok. Okey, sebab sifat-sifat tak elok ni lah dia akan membawa kepada akhlak kita yang seterusnya, sama ada nak jadi orang yang lebih baik ataupun teruk lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada sifat yang ketiga, iaitu hasad. Hasad kita selalu sebut apa? Hasad, dengki. Kan orang Melayu ni suka sebut hasad, dengki. Padahal hasad tu sebenarnya maksud dia dengki. Dan dengki dah. So kita sebenarnya hasad, dengki, dengki maksudnya. Kan? Hasad tu sebenarnya maksudnya dengki. Okey, kita tengok apa kan dimaksudkan dengan dengki ataupun hasad itulah, iaitu perasaan dengki melihat kelebihan yang ada pada seseorang dan berharap supaya kelebihan tersebut hilang daripadanya. Nampak tak dia punya hasad tu kan, sampai dia bukan saja dengki dengan kelebihan yang ada pada seseorang, bahkan dia berharap supaya kelebihan tu hilang daripadanya. Maksudnya dia minta supaya apa yang ada pada orang tu, kebaikan, kelebihan yang ada pada orang tu hilang macam tu je. Mungkin dia tengok orang kaya kan, lepas tu dia kata biarlah lepas ni harta dia kena rompak ke, rumah dia terbakar ke, sampai macam tu sekali dia fikir kan. Itu bahaya ni perasaan dengki ni. Sebenarnya yang paling dahsyat sekali daripada banyak-banyak tadi riak semua tu, Ustazah rasa memang hasad dengki lah. Bukan Ustazah rasa, memang hasad dengki ni lah perasaan yang paling dahsyat sekali yang kalau seseorang itu ada dalam diri dia. Sebab punca daripada sinilah, daripada hasad ni, dia akan membawa kepada sifat-sifat buruk yang lain. Okay, contoh dia ada perasaan dendam dan sebagainya lah. Okay. Dia akan bawa kepada sifat yang lebih buruk lagi. Dia akan ada pemarah, sifat-sifat yang lain. Okay. Itu dengki. So kena elakkanlah daripada sifat ni ada pada diri sendiri. Okay. Tapi kita tengok dulu lah contoh Tengok dalil dulu Okay, dalil dululah. Dalil dengan sifat hasad. Okay. Allah berfirman dalam surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya. Okey, nampak dalam maksudnya kita patutnya memohon kepada Allah daripada sifat kejahatan orang yang dengki. Maksudnya kenapa Allah sebut kejahatan orang yang dengki? Sebab dengki itu memang jahat. Bila ada je sifat dengki dalam diri, memang dia akan membawa kepada sifat buruk yang lain. Itu yang bahaya. Okay? So minta supaya dijauhi daripada sifat dengki. Daripada kejahatan orang lain lah. Okay. Seterusnya dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba." Hataba. Okey. Riwayat Abu Daud. Okey, maksud hendaklah kamu menjauhi sifat hasad, dengki. Sesungguhnya hasad dengki itu menghapuskan kebaikan seperti api membakar kayu api. Nampak tak macam mana Rasulullah pesan kepada kita bahawa hendaklah menjauhi sifat dengki, sifat hasad ni. Sesungguhnya hasad dengki itu menghapuskan kebaikan seperti api membakar kayu api. Okey, kalau kita tengok, kalau kayu api dia terbakar, dia dibakar, kayu tu habis kan, hilang sehingga menjadi abu. Okey, macam itulah juga manusia. Okey, manusia kalau kita buat banyak mana pun amalan kita, banyak pahala yang kita dapat asalnya, tapi disebabkan adanya perasaan dengki dalam diri kita, maka semua pahala tu hilang. Semua pahala akan hilang. Sia-sia sahaja melakukan banyak amalan baik. Okey, tapi sebab ada perasaan dengki itu dalam diri,
maka semua pahala itu akan hilang. Nampak betapa dahsyatnya sifat dengki itu dalam diri seseorang. Okey. Kemudian kita tengok contohlah. Iaitu yang pertama, berasa dengki dengan rakan yang memiliki kekayaan, harta atau pangkat dan berharap agar dia jatuh miskin. Nampak? Teruk kan? Ada perasaan macam tu sekali. Okey. Yang kedua, berasa cemburu dengan seseorang yang memiliki rupa paras yang cantik dan berharap agar dia menjadi cantik. Yang ini cemburu dengan seseorang yang memiliki rupa paras yang cantik. Cemburu. Tapi ada juga kan cemburu ataupun perasaan yang apa tu, kalau seseorang itu dia tak dia rasa cemburu dengan kelebihan orang lain, cemburu dengan kehebatan yang ada pada orang lain, tetapi tidaklah sampai dia mendoakan supaya orang itu akan jadi kalau orang kaya jadi miskin kan, kalau orang pandai dia akan jadi bodoh, macam itulah. Tak adalah sampai dia nak macam tu sekali kepada orang tu. Kalau orang tu pandai kan, dia tak naklah kata doakan orang tu supaya hilang segala ilmu tu, kan. Dia jadi motivasi. Dia rasa motivasi kepada diri dia, itu lain cerita. Itu tak apa. Okay, maksudnya kita panggil apa tu istilah dia, ghibtah. Ghibtah. Apa maksud ghibtah? Apa dia ghibtah? Iaitu persaingan yang sihat. Okay, dengan berusaha sendiri. Maksudnya dia nak jadi macam orang tu. Dia tengok kawan dia pandai je. Okay, jadi dia nak, dia cemburu dengan kepandaian rakan dia. Tapi dia tak adalah nak suruh kawan dia tu gagal dan sebagainya. Dia nak jadi macam kawan dia kan, jadi dia berusaha macam mana cara nak jadi seperti itu. Itu tak apa dalam Islam, persaingan yang sihat. Lagipun benda tu memang Islam galakkan kita lah supaya kita berlumba-lumba berdaya saing dengan orang lain untuk memajukan diri sendiri kan. So kalau yang ini ni, hasad ni, yang lain lah, dia rasa dengki dengan orang lain yang memiliki kekayaan ataupun harta pangkat dan sebagainya dan berharap agar dia jatuh miskin. Yang ni memang dahsyat dah dia punya dengki tu. Okey. Lepas tu mulalah dia akan buat sesuatu untuk menjatuhkan orang tu, perangkap dan sebagainya. Itulah yang Ustazah kata tadi, sifat hasad ni yang paling dahsyat sekali. Sebab bila dah ada perasaan tu dalam diri seseorang, dia akan buat macam-macam usaha untuk menjatuhkan orang lain. Okey. Apa-apa pun bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Okey, sekarang kita tengok ada satu lagi hadis. Okey, Ustazah nak siapa baca pula yang ni? Riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baik, seorang baca hadis. Dalam buku teks pun ada tu dekat Spektrum Ilmu. Tak nak baca ke? Siapa-siapa je? Praktislah baca. Nanti kan ada ni kertas 2 nanti periksa ni. Saya baca Sarah. Okey. Baca. Ada. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. La hasada illa fi ithnataini, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yakdi biha wa yu'allimuha. Maksudnya, perasaan hasad dengki itu dilarang kecuali dalam 2 perkara. Dengki terhadap seseorang yang Allah SWT kurniakan padanya harta dan dia membelajarkan pada yang berhak, dan seseorang yang dikurniakan ilmu pengetahuan kemudian dia mengembalikannya dan mengajarkannya kepada orang lain.
Okey. Apa maksud dia? Saya pergi charge ni sejak tadi. Bateri habis. Okey, apa maksud ni? Adlina dah baca. Okey. Yang lain, terangkan maksudnya. Maksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hasada illa fitnataini. Perasaan hasad dengki itu dilarang kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Dengki terhadap seseorang yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan padanya harta. Okey. Lepas tu dan dia membelanjakan pada yang berhak dan yang dia membelanjakan yang pada yang berhak. Kemudian warajulun atahullahu hikmah. Dan seseorang yang dikurniakan ilmu pengetahuan. Hikmah tu ilmu lah, kebijaksanaan. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Okey. Kemudian dia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Okey. So, siapa boleh terangkan? Mudah aja ni. Ustazah, saya nak cuba. Okey, boleh? Maksudnya kat sini kita boleh rasa cemburu lah dengan dua situasi ni, di mana kalau seorang yang pertama tu contoh kita jealous dekat orang tu dia kaya, dia selalu kasih sedekah, and then kita pun rasa termotivasi sekali untuk nak sedekah kat orang lain untuk dapat kerja. Lepas tu yang kedua, kita jealous dengan orang yang pandai, dia selalu share ilmu dengan orang lain. Jadi kita pun rasa kita pun nak jadi pandai juga, kita nak kasih manfaat kat orang lain juga. Maksudnya kita boleh berasa dengki dengan situasi yang macam tu. Okey, bagus. Betul lah tu, Sumayah kan? Husna, Ustazah. Husna. Suara dia macam Sumayah. Husna rupanya. Okey. Baguslah Husna, betul jawapan tu. Kan maksudnya kita dilarang berhasad dengki kecuali yang disebut dalam hadis ni, iaitu apabila seseorang itu dia berdengki kepada orang, dia ada perasaan kita janganlah kata dengki dengan orang yang ada harta tu, kita rasa cemburu. Okey, cemburu dia tak adalah sampai dengki kan. Maksudnya cemburu dengan apa yang ada pada orang lain, kelebihan harta dan sebagainya, kita termotivasi untuk jadi macam dia. Macam kita tengok Ustaz Abid Liu kan, kayanya dia tu, macam mana dia boleh banyak sangat harta dia tu sampai boleh bersedekah macam tu. Sebab macam itulah, sebab dia rajin bersedekah, maka Allah tambahkan lagi harta dia. So kita ada tak perasaan nak jadi macam dia kan, sumbangkan kepada orang-orang yang susah dan sebagainya. Ada semangat macam tu, tak apa. Okey. Yang kedua sama juga yang disebut dalam hadis ni, iaitu orang yang dikurniakan ilmu pengetahuan. Kemudian dia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. So kita tengok orang yang ada ilmu, dia bukan kedekut ilmu, bahkan dia boleh sebarkan ilmu. So kita nak jadi macam tu. Okey, dengki ataupun cemburu dengan kebijaksanaan, ilmu yang Allah bagi kepada dia tu. So kita berdaya saing secara sihat lah dengan mereka untuk menjadi seperti mereka lah. Okay, itu tak apa. Okay, yang dimaksudkan dalam hadis ni lah. Okay, ada tak nak tambah ke lagi? Tak ada? Kalau tak ada, kita terus kepada cara nak meninggalkan sifat mazmumah. Okay, macam mana cara kita nak meninggalkan sifat mazmumah dalam diri kita? Okay, yang pertama ialah sentiasa mengamalkan sifat mahmudah dan menjauhi sifat mazmumah. Okay, macam mana tu cara kita nak mengamalkan sifat mahmudah tu dan menjauhi sifat mazmumah? Maksudnya kan, contoh daripada kita berhasad dengki kat orang tu, baik kita macam hormat dia. Hormat? Taklah hormat, tapi macam baik kita tak fikir apa-apa pasal dia. Maksudnya elakkanlah, kalau boleh jangan fikir buruk ataupun jangan ada
perasaan-perasaan macam bukannya hasad saja kan, macam tadi riak kan, elakkan. Sepatutnya apa yang kita lakukan tu mesti lakukan kerana Allah. Ya, bila kita buat sesuatu kerana Allah, maka tak akan timbullah perasaan-perasaan ataupun sifat-sifat mazmumah tadi. Okey? Amalkan sifat mahmudah, sifat yang terpuji, yang contohnya yang diamalkan oleh Rasulullah. Okey, amalkan sifat terpuji yang ada pada Rasulullah. Mudah-mudahan kita tak akan terjerumus kepada sifat-sifat mazmumah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, sentiasa muhasabah diri agar terhindar daripada sifat mazmumah. Okey, ini muhasabah diri. Macam mana cara kita nak muhasabah diri ni? Nak muhasabah diri. Kalau kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Tawaduk Ustazah. Okey, bersyukur, tawaduk. Okey. Bersyukur. Okey, yang kedua tawaduk. Okey, rendah diri, kan? Okey. So, macam mana cara dia tu? Macam rendah diri. Kenapa dengan rendah diri tu kita akan dapat menjauhkan diri daripada sifat mazmumah? Kan dengan bersyukur dapat menjauhkan diri daripada sifat mazmumah. Okey, betul ni jawapan ni. Okey, tapi cuba terangkan macam mana kalau bersyukur. Muhasabah ni maksudnya kita menghitung diri kita, muhasabah diri kita kan. Maksudnya dalam diri kita, contohlah tadi sifat syukur kan dalam diri kita, fikirlah kita ni adakah aku ni jadi sekarang ni aku ni hamba yang macam mana? Adakah hamba yang sentiasa mensyukuri nikmat Allah ataupun yang selalu merungut-rungut, selalu tak bersyukur lah. Kan kadang-kadang kita dapat sesuatu kita nak marah-marah kan, macam tu. Tetapi sebenarnya ingatlah Allah bagi tu sesuai lah dengan kita kan. So muhasabah diri kita. Sampai bila kita nak ada sifat macam tu kan. Mesti ada ubah ya. Kalau selama ni kita selalu tak bersyukur dengan apa yang Allah bagi kat kita, contoh rupa paras kita ke kan, tentang ilmu ke, kenapa kita tak pandai macam dia? Muhasabah diri kita. Mungkin sebab sebelum ni kita malas, kita leka kan, kita banyak relax, kita tak berusaha macam orang tu kan. Jadi muhasabah diri kita sendiri supaya kita terhindar daripada sifat mazmumah. Apa benda pula bunyi kuat. Okey. So tawaduk pun sama juga kan. Rasa rendah diri dalam diri kita supaya tidak ada timbul riak, rasa ujub tadi dalam diri kita lah. Okey, boleh faham? So yang ni penting ya. Yang kedua, sentiasa muhasabah diri kita. Tengok diri kita ni adakah dah baikkah dah kita ni sekarang ni? Adakah kita perlu jadi lebih baik lagi? Kan? Adakah macam ni je kita selamanya? So kena sentiasa muhasabah diri. Okey, supaya kita tak ada sifat dengki dan sebagainya lah kepada orang lain. Okey, yang ketiga, sentiasa mengawal keinginan nafsu yang suka akan kemegahan dunia seperti harta, pangkat dan jawatan. Okey, macam mana cara kita nak mengawal keinginan nafsu ni? Supaya macam mana cara nak kawal diri kita? Supaya tak ada sifat megah dengan dunia, dengan harta dan sebagainya. Tahu tak cara macam mana? Saya rasa kena kawal makan tu lain Ustazah kan. Kalau rendah diri Ustazah. Okey, kawal makan, kawal makan. Kawal makan untuk makan je, yang ni macam keinginan kita untuk mendapatkan mengawal keinginan nafsu yang suka akan kemegahan dunia seperti harta, pangkat dan jawatan. Maksudnya kita nak sesuatu yang yang boleh membanggakan diri kita. Kan? Okey, macam tadi siapa Firdaus sebut ya, yang rendah diri. Okey, tawaduk tadilah. Okey, betul lah tu.
Sifat syukur pun sama juga kan. So tak perlu kita ada sifat-sifat macam ni. Nak bangga diri dengan harta buat apa. Bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Kita boleh makan, boleh ada tempat tinggal, cukuplah kan. Ingat, yang penting nanti di akhirat. Yang kita nak cari ialah pahala sebanyaknya untuk bekalan ke akhirat. Kita tak kaya dekat dunia tak apa, tapi kita kaya dekat akhirat. Itu yang kita nak. Okay, mesti ada sifat syukur, rendah diri dalam diri sentiasalah supaya dapat mengawal keinginan nafsu ke arah kemegahan dunia tu. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, mencontohi sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyucikan jiwa seperti beristighfar dan bertasbih. Yang ni amalan yang paling mudah, yang sangat mudah yang kita boleh amalkanlah, sentiasa beristighfar, memohonkan ampunan kepada Allah. Ada je rasa nak riak sikit, istighfar cepat-cepat, bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah. Ada je perasaan cemburu, supaya cemburu tu tidak merebak ke hati, merancuni hati kita sehingga dengki kepada orang lain, istighfar banyak-banyak. Okey, itu cara dia. Okay, yang kelima, mencontohi akhlak mulia para rasul dan sahabat dalam kehidupan kita. Okay, jadikan Rasulullah sebagai contoh tauladan kepada kita lah, okay, yang untuk memiliki sifat-sifat yang terpuji. Begitu juga dengan para sahabat, ya, sebab para sahabat ni mereka orang yang selalu berdamping dengan Rasulullah, yang sentiasa ada dengan Rasulullah, yang sentiasa melihat sifat dan perwatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka pun mempunyai sifat seperti Rasulullah juga. Kemudian yang keenam, sentiasa bersahabat dengan rakan yang berakhlak mulia agar sentiasa istiqamah mengamalkan sifat mahmudah. Yang ini dalam berkawanlah, cari kawan yang baik yang boleh membimbing kita ke arah kebaikan. Cari kawan yang berakhlak mulia. Okay, bukan cari kawan yang kita dah tahu dah dia tu selalu je buat perangai dekat sekolah dan sebagainya, selalu kena tindakan disiplin, selalu buat itu buat ini, menyebabkan kemarahan orang lain dan sebagainya. Elakkan daripada berkawan dengan dia. Carilah kawan yang baik, yang berakhlak mulia, yang kita boleh contohi dia. Okey, itu antara cara meninggalkan sifat mahmudah. Okay, last sekali ialah hikmah meninggalkan sifat mahmudah. Okay, macam mana cara kita nak, macam mana pula hikmah ni, hikmah kelebihan ataupun kebaikan kalau kita tak ada sifat mazmumah ni. Kalau kita meninggalkan sifat mazmumah, apa dia kelebihan yang akan kita dapat? Okay, yang pertama, membentuk akhlak mulia kerana menghindarkan diri daripada larangan Allah. Okey, nampak kan? Dia punya jawapan membentuk akhlak mulia. Okey, kerana ada isi membentuk akhlak mulia. Bila kita tinggalkan sifat mazmumah tu, kita akan dapat membentuk akhlak mulia. Sebab apa? Kerana menghindarkan diri daripada larangan Allah. Okey, sebab kalau hikmah inilah dia. Sebab selalunya soalan hikmah dia akan tanya terangkan. So perlu kepada isi dan huraian. Okey, yang kedua, mendidik jiwa supaya sentiasa tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maksudnya kita kena ingatlah apa yang kita ada, yang kita dapat, baik ke buruk ke, semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia mendidik jiwa supaya sentiasa tunduk kepada kekuasaan Allah. Okey, yang ketiga, memperkukuh jati diri dengan mengamalkan sifat mahmudah. Okey, maksudnya memperkukuhkan jati diri. Maksudnya nak supaya kita ni dapat mengamalkanlah sifat-sifat mahmudah dalam diri kita. Okey, kalau nak jawab jawapan yang lengkap tu yang betul, tambah sikit memperkukuh jati diri dengan sifat mahmudah supaya apa-apa. Okey, kalau menjawab soalan hikmah kan. Okey, yang keempat, mendapat ketenangan hidup kerana menjaga hubungan sesama manusia. Okay, jiwa kita tenang kalau kita tak ada sifat-sifat seperti tadilah, ujub, hasad dan juga riak tadi tu, kita akan tenang. Okay, kerana menjaga hubungan sesama manusia lah. Maksudnya kita jalinkan hubungan yang baik sesama manusia. Kita tak ada sifat dengki,
dendam, tak ada sifat ujub dalam diri kan. Okey, yang kelima, memartabatkan imej Islam sebagai contoh terbaik dalam membangunkan modal insan. Okey, maksudnya kita dapat menunjukkan ataupun meningkatkan imej Islam. Maksudnya orang pandang mulia Islam ni kan, yang mempunyai sifat-sifat yang terbaik lah dalam diri. Okay? Yang menjadi contoh dalam membangunkan modal insan. Okay, itu semua merupakan hikmah. Okay, kalau kita meninggalkan sifat mazmumah tadi. Okay. So ada soalan setakat ni? Habis dah tajuk mazmumah ni, sifat mazmumah. Ada soalan tak? Rasanya tak ada kot susah. Tak ada? Okay, kalau belum ada. Kalau tak ada, okey, cuba jelaskan balik tadilah. Apakah maksud mazmumah? Apa dia mazmumah tadi? Sifat apa? Ni objektif ni yang perlu awak capai. Dah alih lagi sebut nanti. Apa dia sifat mazmumah? Sifat apa? Melakukan amalan. Ya, melakukan amalan untuk dapat dilihat oleh orang lain. Melakukan amalan untuk dilihat oleh orang lain? Maksud kecil itu riak tu, itu lebih kurang riak. Itu riak. Riak, ini mazmumah. Sifat tingkah laku keji yang berlawanan dengan syarat. Ya, betul. Sifat dan tingkah laku keji yang berlawanan dengan syarak. Kena ingat. Okay, maksudnya sifat yang keji, yang berlawanan dengan syarak. Itulah sifat mazmumah. Okay, boleh? Okay, yang kedua, jelaskan dua cara meninggalkan sifat mazmumah. Okay, macam mana cara kita nak meninggalkan sifat mazmumah? Tadi dah jelaskan banyak dah tadi. Soalan jelaskan, tak perlu jawapan yang panjang. Pendek je, ayat yang lengkap sahaja. Macam mana cara dia? Mencontohi akhlak mulia para rasul dan sahabat dalam kehidupan. Mencontohi akhlak mulia para rasul dan sahabat dalam kehidupan. Okey, bagus, betul. Okey, lagi satu. Tadi Ustazah sebut yang penting sangat tadi tu. Kena apa? Sentiasa apa? Rasa bersyukur. Rasa bersyukur. Amalkan sifat mahmudah. Istighfar. Sifat mahmudah. Apa dia? Sentiasa apa? Tak dengar sebab tadi bertindan. Sentiasa mengamalkan sifat mahmudah. Mengamalkan sifat mahmudah. Betul. Sentiasa mengamalkan sifat mahmudah. Okey, dalam diri. Sentiasa, yang penting sekali tadi, sentiasa muhasabah diri. Okey, muhasabah diri kita ni. Okey, agar terhindar daripada sifat mazmumah. Okey, macam mana cara nak muhasabah tadi Ustazah dah terangkan. Okey, apa tu? Cara meninggalkan sifat mahmudah. Okey, kemudian sebut satu dalil. Dalil yang senang nak ingat dalam surah Al-Ma'un, tak boleh. Apa surah Al-Ma'un? Kalau dalam ambil yang apa tu? Ayat 4 dan hingga 6 saja dalam buku teks tu. Okay, fawailul lil musallin. Lepas tu sambung. Sambung. Fawailul lil musallin. Ingat ke tidak surah Al-Ma'un ni? Tak hafal Hafal Ustazah. So sambung. Fawailul lil musallin. Allazina hum an salatihim sahun. Lagi? Allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Okey. Bagus. So kalau tanya dia tanya dalil lah, itulah ambil yang mudah yang kita selalu baca dalam Al-Quran. Okey. Kemudian sebutkan dua hikmah.
2 hikmah meninggalkan sifat mazmumah. Okey. Apa kebaikan dia, hikmah yang akan kita dapat? Okey, jawab dengan cara yang betul. Cepat. Cepat. Memperkukuh jati diri Muslim dengan mengamalkan sifat mahmudah. Siapa? Akmal Rizal ke jawab? Memperkukuh jati diri Muslim dengan mengamalkan sifat mahmudah. Okey, betul. Bagus. Yang kedua. Membentuk akhlak mulia dan menghindarkan diri daripada larangan Allah SWT. Membentuk akhlak mulia kerana menghindarkan diri daripada larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Betul lah, Fazana akan jawab tadi kan? Okey. So, ada soalan nak tanya sebelum ni? Ulasan dia apa? Kita nak kesimpulannya. Siapa boleh bagi kesimpulan tentang tajuk yang kita belajar hari ni? Kita kena menghindari daripada kita kena hindarkan diri daripada sifat-sifat mazmumah ni sebab tak elok. Sebab tak elok ataupun dia kerana sifat inilah nanti dia akan membawa kita ke akhirat nanti kan. Sama ada kita ni ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman ataupun tidak kan. Sebab sifat inilah yang akan menentukan kita. So elakkanlah daripada memiliki sifat-sifat mazmumah, sifat yang tak elok, sifat yang buruk dalam diri kita. Kalau kita ada perasaan cemburu sikit-sikit dengan siapa, dengan kawan kita, dengan ahli keluarga kita, kaum kerabat kita, cepat-cepatlah kita buat cara macam mana nak menghindari tadi. Istighfar banyak-banyak, ingat Allah Subhanahu Taala, apa yang kita ada semua datang dari Allah Subhanahu Taala. Sentiasalah bersyukur dengan nikmat, sentiasalah merasa rendah diri, rasa yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, itu cara kita nak mengelakkan diri kita daripada memiliki sifat-sifat mazmumah yang akan menghancurkan diri kita sendiri. Okey, khususnya yang paling utama sekali ialah sifat dengki tadi tu, sifat hasad, jauhilah dalam diri kita. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, so alhamdulillah hari ni kita dah habis kita punya tajuk, dah habis semua silibus. Nanti akan datang kita akan buat latihan-latihan lah. Okey, sebenarnya Ustazah ada plan, Ustazah nak buat guru muda untuk kelas kamu. Okay, nanti Ustazah akan pilih beberapa orang yang akan membimbing lah rakan-rakan yang lain. Nanti Ustazah akan bentuk kumpulan. Okay, nanti kamu kena buat grup masing-masing. Nanti akan datanglah kelas untuk online ni. Setiap kumpulan dia akan bentangkan soalan-soalan yang kamu kena bincang dengan guru muda tu. Okay, guru muda akan tunjuk, ajar kepada rakan-rakan dia. Okay, nanti bincang soalan-soalan bersama. Boleh? Boleh tak? Okay, nanti Ustazah akan bentuklah kumpulan tu. Okay, so bila dah bentuk kumpulan tu, jangan pula nak pilih-pilih kawan ke tak ada. Sama aja. Okay. Itu sajalah. Okay, nanti Ustazah akan beritahu lah. Okay, lepas ni nanti Ustazah akan masukkan link soalan untuk dalam Google Form. Nanti kamu jawab lah. Ustazah bagi masa sehingga pukul 4 petang nanti jawab. Okay, sebab kamu ada kelas kan sampai pukul 1 tu. Okay, lepas tu kamu boleh jawab. Boleh tak? Boleh Ustazah. Alright Ustazah. Okay, itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay, sama.